feel your love. I just wanna feel your love. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Fin 544. So hari ni kita nak masuk chapter 8, iaitu Project Analysis and Evaluations. So chapter ni tak ada teknikal sangat, so tapi ada banyak function Okay, so kita go ahead without further ado. Okay, so overview untuk this chapter, kita ada 4 bahagian. Yang pertama break-even analysis, yang kedua berkenaan dengan leverage, yang ketiga berkenaan dengan managerial options, and then yang keempat capital rationing. Okay, the first two subtopic tu adalah calculation and then last two tu managerial option dengan capital rationing tu adalah essay saja Okay, so kita akan masuk bahagian yang pertama, iaitu break-even analysis. So break-even analysis, break-even ni maksud dia apa break-even, kalau kat sini cakap break-even analysis tells you at what level an investment must reach to recover your initial outlay. Okay, maksud break-even analysis ni dalam layman punya term dalam layman punya term, break-even ni di mana keadaan syarikat yang mana dia tak rugi, and then dalam masa yang sama juga dia tak untung, right? Which mean dia punya keuntungan adalah zero keuntungan bersih dia adalah zero. So itu maksud break-even. Break-even so tak untung tak rugi. Okay, so kenapa kita kena calculate break-even ni? Break-even ni kita kena calculate supaya kita dapat tahu it is considered a margin of safety measure. So kita dapat tahu sama ada syarikat kita ni atas daripada break-even ataupun bawah daripada break-even, right? Okay, so banyak calculation of break-even, tapi hari ni kita nak fokus on company lah, fokus on company. So dia ada stock option trading apa semua trading yang melibatkan trading akan ada calculation of break even. Okay, so before we go further untuk dia punya function, so let's see dia punya item-item yang kita perlu tahulah sebelum kita pergi kepada function. Okay, yang pertama quantity quantity maksud dia quantity production lah, berapa banyak produk yang kita keluarkan. So kalau 100 tu maknanya 100 produk kita keluarkan. Okay, quantity lah, quantity barangan ataupun produk. Okay, yang kedua variable cost. Variable cost ni adalah cost yang mana dia kita kira dia sebagai per unit maknanya variable cost ni dia bergantung kepada quantity. So every produk yang kita keluarkan tu dia ada cost dia, and then dia bergantung kepada quantity lah. Lagi banyak kita produce produk, lagi banyak dia punya variable cost, right? Okay, yang ketiga adalah fixed cost. Dia bertentangan dengan variable cost. Fixed cost ni dia tak bergantung kepada production, yang mana kita produce produk banyak mana sekalipun ataupun kita tak produce produk langsung, cost dia tetap sama. For example nya sewa gudang you produce ke tak produce ke tetap kena bayar sewa gudang and then banyak lagi lah fixed cost tu contoh Okay, so total cost adalah combination of both lah, variable cost dengan fixed cost, tapi kita kena calculate total variable cost dulu. Kalau V saja tu cost variable cost per unit, tapi kalau V darab dengan Q, which is VQ ni, V darab dengan Q adalah total variable cost plus dengan fixed cost. Fixed cost dia fix lah, dia tetap dia tak berubah. Okay, total variable cost bergantung kepada quantity. Okay, next is price. Price ni harga yang kita jual terhadap produk tersebut lah. Okay, so maknanya total revenue kita adalah price darab dengan quantity, P darab dengan Q. Alright, tu total revenue total sales ataupun total revenue. Manakala untuk earning before interest tax ataupun untung kita, keuntungan kita macam mana nak kira dia? Basically total revenue tolak dengan total cost lah, right? Total revenue tolak dengan total cost. So PQ ni adalah total revenue. Tadi kita dah mention PQ ni adalah total revenue tolak dengan total cost, which is VQ plus dengan FC, fixed cost kan. Ataupun kalau nak kira cara lain, dia sama juga, total revenue tolak total variable cost tolak fixed cost. Jawapan dia samalah. Jawapan dia akan sama.
Okay, so kita nak masuk, kita ada beberapa jenis break even. Kita ada 3, actually kita ada 3. Kita akan pergi yang pertama dulu, accounting break even. Right, accounting break even ni dia just calculation break even secara biasa lah, maknanya tidak melibatkan apa-apa elemen lain. Okay, so kita untuk calculate break even kita ada 2. Kita ada choice. Kita nak kira break even in term of production ataupun BE units, ataupun kita nak kira break even in term of sales, berapa jualan kita kena buat. Right. Okay, so break even in term of units, rumusnya adalah fixed cost bahagi dengan price minus variable cost per unit. Variable cost per unit. Okay, and then jawapan dia adalah dalam bentuk unit lah. Contoh you calculate kat sini, BE unit ni keluar 100. Maknanya kalau you keluarkan 100 jenis 100 produk, maknanya you akan dapat EBIT equal to 0. Right. So kalau you nak untung, maknanya kita dah ada garis pemisah lah. Maknanya kalau kita nak untung, kita kena produce more than 100 units. Right. Okay. Yang kedua adalah BE sales, yang ni in term of ringgit. Sales, yang mana rumusnya fixed cost bahagi dengan 1 minus V over P. V itu adalah variable cost per unit, P itu adalah dia punya price lah. Okay. Okay, so obviously untuk BE sales, jawapan dia dalam bentuk ringgit. Okay, so kadang-kadang ada jugalah dia punya trick kan. Kalau you dah kira BE sales, BE units, and then tiba-tiba soalan tanya pula dia nak BE sales, so no need to calculate BE sales lah, sebabnya BE unit tu you dapat dalam bentuk unit, and then unit tersebut kali je dengan price, so dapat BE sales. Right, so tak perlu nak kira BE units, tak perlu nak kira BE sales sekali lagi lah. So BE sales sama juga dengan BE units times dengan price. Okay, so this is accounting break even. Accounting break even, which mean EBIT equal to 0. In term of accounting, dia cakap EBIT equal to 0 adalah accounting break even. Okay, next adalah cash break even. Cash break even dia ada 2 juga, BE units dengan BE sales, sama sahaja, cuma rumusnya hampir sama, cuma ada beza sikit je, which is untuk bahagian fixed cost tu you kena tambah dengan non cash expenses, ataupun saya tulis dekat sini sebagai N lah. Okay, N tu stand for non cash expenses, saya tak tulis pula tadi. Okay, rumusnya sama. Kalau tadi FC divided by P minus V, sekarang ni FC plus dengan N, ataupun plus dengan non-cash expenses divided by P minus V. Same goes to BE sales. Rumus dia sama juga, cuma FC tu tambah dengan N. Right, tambah dengan N. Okay, kenapa kita kena tambah dengan N? N ni non-cash expenses. So obviously non-cash expenses yang paling ketara dalam syarikat adalah depreciation. Itu pun saya dah bagi tahu, depreciation ni sebenarnya adalah non-cash expenses yang mana kita tak bayar langsung pun, kita tak bayar kepada siapa-siapa pun duit tersebut. Maknanya tiada pengaliran duit keluar sebenarnya dalam depreciation. So that's why kita kena tambah balik. Sebabnya kalau dalam income statement kita tolak, menyebabkan EBIT kita mengecil, tapi sebenarnya kita tak bayar siapa-siapa pun, so kita kena tambah balik non-cash expenses ataupun depreciation. Okay, so as simple as that lah. So N tu basically depreciation lah, senang cakap. Okay, this one is very special. Yang ni yang ketiga, break even yang ketiga, which is financial break even. So financial dia melibatkan modal syarikat lah. Bila kita sebut modal syarikat, kita ada basically 3 sumber modal syarikat eksternal daripada luar, which is first adalah bond ataupun long term debt. Yang kedua kita ada preferred stock, and then yang ketiga kita ada common stock. So kalau ada yang tak faham lagi 3 ni, so try rujuk balik lah buku teks yang mana-mana yang menerangkan berkenaan dengan 3 benda ni. So 3 benda ni adalah external sources of fund lah. External sources of fund yang mana kalau syarikat perlukan modal, so syarikat akan keluarkan bond ataupun berhutang. Bond ni maksud dia hutang ataupun long term debt. Kalau syarikat nak option yang kedua, kita ada preferred stock. So company boleh issue preferred stock. Bila issue preferred stock, orang beli, maknanya syarikat dapat duit. So bila dapat duit, dia boleh beli aset lah. And then yang ketiga kita ada choice yang paling ketara lah, yang paling ramai,
which is common stock ataupun saham. Right, so saham ni kita jual saham, siapa yang beli saham, so dia akan menyumbang modal kepada syarikat. Okay, so in details you kena check balik buku teks corporate finance, buku corporate finance yang lama-lama apa semua tu, check balik apa maksud 3 benda tu. Alright, so dalam syarikat kita kena faham, ada saya tulis kat bawah tu, even though the firm has break even in terms of their EBIT, the firm also have the commitment towards interest payment of debt and the dividend on preferred stock. So dia dua tu, which is bond ataupun debt dengan preferred stock, dia special dua ni. Okay, kenapa special dua ni? Kalau company, untuk debt dulu untuk debt, kalau company issue hutang, company akan terpaksa membayar interest every period. Right, tak kisahlah company untung ke, company rugi ke, tetap kena bayar interest. So benda ni akan menjejaskan syarikat lah. Maknanya kalau kita kira break even EBIT tu dapat kosong, tapi lepas tu kita still kena bayar interest, so maknanya kita akan rugi lagi. Same goes to dividend on preferred stock. Dividend untuk preferred stock ni dia fix, dia fix, dia tak sama macam dividend untuk common stock, which is dividend untuk common stock kita bayar bergantung kepada keuntungan syarikat. Alright, tapi dividend untuk preferred stock ni kita komitmen dia lebih kurang sama dengan debt lah, cuma dia kurang sikit lah. Okay, so rumus untuk financial break even equal to dividend untuk preferred stock divided by interest. Interest ni maknanya interest payment untuk debt tersebut lah, times dengan 1 minus tax. T tu stand for tax, cukai. Okay, so ada 3, kita ada accounting break even, kita ada cash break even, kita ada financial break even. Right, so in term of finance, orang finance dia akan calculate financial break even lah. Kalau orang accounting dia kira sampai accounting break even. Okay, untuk cash tu dia overall lah. Okay, selesai berkenaan dengan break even. So break even kena hafal rumus, BE units, BE sales. So in term of cash break even kena tambah pula dengan depreciation. And then yang ketiga tadi kita kena hafal juga rumus untuk financial break even, which is dividend untuk preferred stock divided by interest times dengan 1 minus tax. Alright, so hafal rumus tu. Okay, seterusnya kita masuk bahagian yang kedua. Kena laju sikit sebab banyak Okey, yang kedua kita nak bincang berkenaan dengan leverage. Leverage ni maksud dia gearing punya ratio untuk kita punya kesan lah, ataupun efek. Okey, tak apa. So benda ni akan menerangkan dengan lebih jelas lah. So basically table ni adalah kita punya income statement. So dalam syarikat kita kena produce income statement every year. So bentuk dia normal lah macam ni, sales tolak cost of goods sold, dapat gross profit tolak operating expenses, tolak dengan depreciation sekali dalam tu, dapat EBIT, tolak interest, dapat EBT, tolak cukai, dapat net profit. Dapat net profit kita kena buat apa? Bayar dividend untuk preferred stock, and then balance tu kita panggil earning available to common stock lah. Okay. So kita ada 3 benda. Kita ada 3 benda. Yang pertama DOL, degree of operating leverage, DFL, degree of financial leverage, and then yang ketiga kita ada DTL, degree of total leverage. Alright, so calculation dia very easy, tak ada tekanan, very easy. Okay, untuk DOL, sebelum kita nak pergi rumus tu, untuk DOL, mana mouse hilang. Okay, untuk DOL ni kita nak tengok kesan sales terhadap EBIT. Saya ulang, kesan sales terhadap EBIT. So kita panggil sebagai DOL. Okey, kesan EBIT kepada earnings kita panggil sebagai DFL, degree of financial leverage. So sini sampai sini adalah DOL, kesan sales kepada EBIT. Kesan EBIT kepada earnings kita panggil DFL. Okey, so kalau kita nak tengok kesan sales kepada earnings, yang ni kita panggil keseluruhan, kita panggil sebagai degree of total leverage, which is combination of DOL dengan DFL. Right? Okay, so untuk DOL, kita nak tengok kalau sales meningkat sebanyak 1%, dia akan memberi kesan kepada EBIT sebanyak berapa peratus. Right? Manakala untuk DFL ni, jika EBIT meningkat by 1%, kita nak tengok efek dia terhadap earnings sebanyak how many percent. Right. Manakala untuk DTL dia overall, kesan sales kepada earnings, which is kalau sales increase by 1%, dia akan effect earnings sebanyak how many percent.
Okey, itu saja. Okey, untuk DOL dulu, rumus untuk DOL adalah sales tolak dengan total variable cost. Sales tolak total variable cost. Sales ni PQ lah, price direct quantity kan, tolak dengan variable cost, divided by sales tolak total variable cost tolak fixed cost. So kalau nampak macam ni, saya tulis rumus secara memanjang macam ni, nampak macam susah, tapi kalau letak yang ni kat bawah ni sebagai denominator, nampak lebih senang lah. Okay, degree of financial leverage, rumus ni hampir sama, cuma ada tambahan sedikit. Sales tolak total variable cost tolak fixed cost bahagi dengan sales tolak total variable cost tolak fixed cost tolak interest. Manakala yang ketiga DTL, ataupun kita panggil nama dia yang lain adalah DCL, degree of combined leverage. Tadi degree of total leverage, so sama sama, which is rumus dia adalah jawapan yang DOL kali dengan jawapan yang DFL. So jawapan ketiga-tiga ni, degree ni, okay, jawapan dia dalam bentuk times, TIMES, times. Okay, for example kalau kita kira DOL ni, jawapan dia keluar 1.02. Okay, jawapan dia keluar 1.02. Okay, maksud dia apa? Jika sales meningkat by 1%, dia akan meningkatkan EBIT sebanyak 1.02%. Itu maksud dia. Okey, katakanlah untuk DFL pula. DFL kita kira jawapan dia keluar contohnya 1.2. Right, 1.2 times. Okey, apa maksud dia 1.2 tu? Okey, jika EBIT meningkat sebanyak 1%, dia akan memberi kesan kepada earnings tadi sebanyak 1.2%. So kalau dia meningkat, earnings pun akan meningkat sebanyak 1.2%. Alright? Okey, yang ketiga, saya cari calculator sekejap. Okey, jawapan untuk DOL tadi saya bagi contoh 1.02 kan. Okey, kali dengan DFL 1.2, so jawapannya adalah 1.224. Okey, apa maksud 1.224 tu untuk DTL? Maksud dia, jika sales meningkat sebanyak 1%, dia akan memberi kesan kepada kita punya earning sebanyak 1.22%. Itu kesan dia. So kesan secara menyeluruh lah. So ingat, DOL kesan sales kepada EBIT, DFL kesan EBIT kepada earnings, and then DTL kesan sales kepada earnings. Right. Okay, so jawapan dia dalam bentuk times. Okay, settle untuk leverage. So senang saja. Okay, managerial options. Yang ni yang subtopik kita yang ketiga. Yang ni essay. So managerial option ni maksud dia pilihan yang ada terhadap manager lah, ataupun financial manager. So biasanya kita ada 3 option lah. Jika kita nak buat sesuatu projek dalam syarikat ke apa, kita ada 3 option. Right. Sama ada kita nak option to expand ataupun contract. Contract ni maksudnya mengecil. Biasanya kalau kita nak expand, maknanya kita tambah aset syarikat. Kalau kita nak contract, maknanya kita nak jual aset syarikat. Right. So ini option yang pertama lah. So kena untuk buat decision dalam syarikat ni, kalau based on financial, banyaknya kita kira melalui perkiraan lah ataupun calculation, tapi kita kena involve sekali dengan option ni. Option ni. Okay, option yang kedua adalah option to abandon. Abandon ni maknanya kita tak payah buat lah. Projek ni tak payah buat. Mungkin dia ada risiko dia. Ni option yang kedua. Ataupun option yang ketiga untuk postpone ataupun delay lah. Untuk delay. So mungkin projek ni tak boleh buat sekarang lagi, kita kena tunda tahun depan ke ataupun 2 tahun akan datang ke. So depends on manager lah, dia nak decide. So biasanya bila comes to a new project, kita ada 3 option ni. Sama ada nak buat ataupun tak nak buat, ataupun nak abandon, tak payah buat terus, ataupun yang ketiga kita delay ataupun postpone. Ni option yang ada. Ini very simple lah. Okay, and then last kali subtopik kita adalah capital rationing. Yang ni berkenaan dengan ratio, ratio ataupun perkadaran di antara duit yang ada, fund yang kita dapat daripada luar, external tadi. Kita ada 3 tadi saya beritahu kan. Kita ada bond, kita ada preferred stock, kita ada common stock. So kita ambil modal daripada luar ni, kita nak gunakan duit tersebut untuk beli aset.
So biasanya kalau kita mention kat sini, the company accept the combination of project. So project ni banyak dalam syarikat, bukan satu je, kita ada banyak project dalam syarikat. So basically kita kena calculate dia punya NPV, net present value. So projek tu dia akan mendatangkan keuntungan kepada syarikat kan. So kalau kita tahu projek tersebut tak menguntungkan, kita takkan buat. Tapi kalau projek tu memberi keuntungan yang besar pada masa depan, so obviously kita akan buat. So ratio penggunaan di antara aset dengan projek tu, ratio penggunaan di antara modal yang kita dapat untuk spend untuk beli aset tu, so dia kena ada ratio yang sesuai. Okey, kalau kita dapat duit yang banyak daripada jualan bond, jualan preferred stock, jualan common stock, kalau kita gunakan duit tu untuk beli aset yang berisiko, so agak kurang sesuai lah. So kita kena ration, kena ada ratio dia. Beli aset yang selamat sedikit, beli aset yang berisiko sedikit. So dia macam portfolio lah, gabungan aset. Alright, so yang ni kita panggil sebagai capital rationing. Okay, so itu saja untuk chapter 8. Kalau ada apa-apa boleh WhatsApp dalam group. Okay. Oh sorry, ada lagi. So capital rationing ni ada dua. Hard capital rationing dengan soft. Soft ni maknanya kita beli aset yang selamat, hard ni maknanya kita beli aset yang berisiko. Right. Okay, tu tak ada apalah, you boleh baca lah yang ni. Okay, so itu saja daripada saya. So hopefully you boleh faham. Kalau ada apa-apa masalah boleh contact saya balik. So wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.